Assalamualaikum. Apa khabar semua? Syukur kepada Allah SWT diberikan keberkatan untuk kita terus berada dalam negara tercinta kita. Semalam saya membuat satu video bercerita tentang penyebaran COVID-19, kenapa makin meningkat dan sebagainya. Ia mendapat respon yang cukup baik di kalangan masyarakat yang bertanya macam-macam, yang DM kepada saya. Jelas menunjukkan masyarakat dan negara kita mahukan penjelasan tentang isu yang orang cakap panas dalam seluruh negara. Jadi sebagai pemimpin muda dalam Parti UMNO, ianya menjadi tanggungjawab saya untuk terus memberikan maklumat dan juga penerangan tentang situasi yang sedang berlaku. Walaupun ada respon yang baik, ada juga respon yang tak baik kepada diri saya. Bagi saya, sebagai pemimpin, inilah perlu kita lalui. Sebelum saya nak mula, saya nak cerita tentang mentaliti singa ataupun the lion mentality. Untuk menjadi pemimpin, kita harus mempunyai minda yang kuat. Pemimpin harus ada minda yang kuat. Serangan fitnah, tikam belakang, dihina, dikeji, permainan dua kolam, dalam dua muka, macam-macam lagi. Ini sebahagian daripada resam sebagai pemimpin parti politik. Kalau tak kena serang, kalau tak kena hina, bukanlah pemimpin parti politik. Sebagai pemimpin, perkara ini akan menjadi lurah dalam pengalaman dan perjalanan dunia politik. Bagi saya, sebagai pemimpin bukan saja perlu ada minda seperti singa, a lion mentality. Perlu juga ada ketabahan, keberanian, kesabaran, kebijaksanaan, sentiasa bersabar dan istiqamah. Yang paling utama, kita perlu sentiasa mengikuti ikon politik terbaik dalam dunia, iaitu lain dan tak lain, baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kita. Lagi diserang seseorang itu, lagi kuat pemimpin itu perlu jadi. Lagi kuat diserang, lagi kuat pemimpin itu perlu jadi. Kita semua ni dilahirkan sebagai pemimpin ataupun khalifah. Dalam Al-Quran pun cakap. Bezanya, sama ada kita menjadi pemimpin yang besar, pemimpin yang kecil, tetapi tiap kita dilahirkan dalam muka bumi ini, dilahirkan sebagai pemimpin atau khalifah. Ada di kalangan kita menjadi pemimpin keluarga. Ada di kalangan kita menjadi pemimpin kelas, pemimpin universiti, pemimpin sukan, pemimpin pasukan bola sepak, pasukan kayu basikal. Cyclist kena cakap, kalau tak cakap nanti orang kata saya lupa tentang basikal. Menjadi pemimpin basikal. Ini semua merupakan tanggungjawab kita. Ada di kalangan kita menjadi pemimpin di peringkat cawangan. Ada di kalangan kita menjadi pemimpin di peringkat bahagian, di peringkat negeri, di peringkat pusat. Jadi semua kita diberikan tanggungjawab dan amanah di muka bumi ini untuk menjadi pemimpin. Bezanya tanggungjawab besar atau kecil. Tapi yang utama, tiap umat Islam dilahirkan dalam muka bumi ini, dilahirkan sebagai pemimpin atau khalifah. Dan kita seharusnya apabila diberikan menjadi pemimpin, kita harus menggalas tanggungjawab dan amanah kita dengan baik. Jangan kita khianat tanggungjawab kita. Allah SWT silap. Allah SWT pernah berfirman, minta maaf ustaz-ustaz semua, saya ni bukan ustaz tapi cuba nak memperbaiki diri saya. Allah SWT pernah berfirman, dan kami tidak akan mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Maknanya Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam, menjadi pemimpin untuk kita hayati dan kita cakap idolakan. Inilah dia pemimpin yang patut kita ikut. Nabi Muhammad ni kalau dalam politik saya, inilah idola dan orang cakap my political mentor, Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadi pemimpin, ini pada pendapat saya, mungkin berbeza pada pendapat orang lain, kita harus menjadi diri kita. Kita tak boleh jadi orang lain. Nak jadi pemimpin, kita mesti menjadi diri kita sendiri. Sentiasa bercakap tentang pemikiran kita, sama ada pemikiran positif, pemikiran progresif, dinamik dan sebagainya. Tapi yang penting perlu ada visi. Ketiga, sentiasa perlu bercakap benar walaupun pahit dan tidak perlu hipokrit. Utamakan pencapaian
dan sentiasa bersifat rendah diri. Ibarat padi, lagi berisi makin menunduk ke muka bumi. Menjadi orang yang terakhir yang sanggup menggalas risiko. Maknanya, kalau bangunan terbakar, kita selamatkan semua orang, kitalah orang terakhir yang keluar daripada bangunan terbakar tersebut. Kita sanggup membakar diri kita untuk menerangi bangunan yang gelap tersebut. Cepat membuat keputusan sebagai sebuah organisasi. Jangan biarkan keputusan tergantung. We must dictate, kita mesti laksanakan dan kita perlu buat keputusan yang tegas dan betul. Bersegera dan proaktif dalam apa jua situasi. Ad hoc decision dan sebagainya, kita perlu berani membuat keputusan yang ad hoc. Menjaga hubungan silaturahim antara yang lama, yang baru, yang senior, yang bukan senior, baik dengan kawan, lawan maupun musuh. Kita jaga hubungan kita agar ditakuti oleh musuh, dihormati oleh kawan-kawan kita. Pemangkin semangat dan membina kekuatan diri. Kita kena ada bina kekuatan diri kita dan keyakinan diri kita. Sentiasa memperbaiki segala kelemahan yang ada pada kita. Kita ni manusia biasa, human being, tak pernah lari daripada melakukan kesilapan, tetapi perlu sentiasa bangkit daripada melakukan kesalahan untuk memperbaiki segala kesilapan yang ada pada diri kita. Rise and rise again until the lamb become a lion. Ini prinsip saya. Kita harus menjadi pemimpin yang berani. Sebab itu hari ini apabila kita cerita dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, terutama di social media, banyak isu dibangkitkan. Ada yang marah, ada yang tak marah, ada yang mengambil look and see dan sebagainya. Tetapi bagi saya sebagai pemimpin, kita harus berani memberikan penerangan dan penjelasan. Rakyat perlukan maklumat. Kalau tidak ada maklumat, rakyat tak tahu, rakyat akan gelisah. Tetapi apa yang pasti, sebagai pemimpin, saya sentiasa meletakkan keutamaan untuk membina negara. Better nation. Bina negara kita. Hebatkan kembali negara Malaysia. Tetapi hari ini yang menjadi kerisauan saya di social media, rata-rata di kalangan pemain media sosial dan sebagainya, serang antara satu sama lain. Ada yang menyokong, ada tidak menyokong. Ada yang menghina kembali negara kita, menghina balik ni, lebih sukar memviralkan perkara-perkara yang tak betul walaupun dah tahu benda tak betul. Viralkan video daripada Indonesia dikatakan video negara kita, video daripada Bangla dikatakan video negara kita. Akhirnya mencipta persepsi negatif untuk negara kita. Jikalau kita berterusan membuat persepsi negatif, akhirnya yang rugi siapa kalau bukan negara kita? Apabila berlakunya perkara negatif dalam negara kita ini, bukan saja pelabur negara kita akan lari, malah pelabur-pelabur baru pun akan takut melabur dalam negara kita. Akhir sekali, apa akan jadi pada negara kita? Mungkin hari ini seronok kita serang sana, serang sini. Tetapi adakah perbuatan kita ni menjadi titik, orang cakap, penentu masa hadapan negara kita? Adakah kita sayangkan negara kita atau kita nak musnahkan negara kita? Bagi saya mohon kepada semua, ini masa tempoh bertenang untuk kita membina negara kita. Dalam situasi kita sedang diuji dengan pandemik COVID-19, masalah ekonomi negara dan sebagainya. Perkara ini berlaku bukan saja dalam negara Malaysia. Ianya berlaku di seluruh dunia. Tetapi kita harus sama-sama berdiri sebagai rakyat Malaysia yang sayangkan negara kita, untuk kita sama-sama membina kembali, menghebatkan negara Malaysia tercinta. Jadi cukup-cukuplah kita bertelangkah, bergaduh, berpecah dan sebagainya. Ini bukan satu perkara yang baik. Sama-samalah kita rapatkan saf, perkukuhkan negara kita demi masa hadapan anak cucu kita. Saya, Arman Azhar bin Haji Abu Nifah, mohon kepada seluruh rakyat Malaysia, ayolah kita rapatkan saf, bertaub, kita bina kembali negara kita. Jauhi perpecahan, kerana ianya semuanya bermula daripada diri kita. Ingat, mentaliti perlu berubah. Kita harus berubah menjadi seperti seekor singa. The lion mentality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Ayuh bina negara kita.